Okay, tapi kalau wanita dia ada hormon testosteron ni yang berlebihan, so dia akan ada sifat kelelakian pada wanita tu. Contohnya macam mungkin suara dia macam garau sikit ke, tak sedang tak selembut macam perempuan-perempuan yang lain lah kan suara dia. Lepas tu mungkin ada juga, kalau kita nampak kan, ada juga wanita yang ada misai kan. Tu mungkin dia, itulah hormon testosteron dia terlebih lah. Okay. Okay, seterusnya hormon estrogen. Okay, hormon estrogen kan. Apa yang berlaku kalau hormon estrogen ni kurang? Terutamanya kepada perempuan lah kan. So akan perkembangan ciri-ciri seks guna perempuan terjejas. Okay, so perempuan kena jagalah hormon estrogen ni kan. Kena jaga keseimbangan hormon kita supaya perkembangan ciri-ciri seks guna kita ni tak terjejas lah kan. Supaya kita itulah bila ciri-ciri seks guna perempuan ni terjejas, itulah yang menyebabkan susah nak mengandung. Macam itulah. Okay. Kalau hormon estrogen ni terlebih pula, okay, terutamanya pada lelaki lah kan. Kalau terlebih pada lelaki, so akan keluarlah sifat keperempuanan pada lelaki tu. Dia terbaliklah dengan testosteron tadi. Lelaki pun ada hormon estrogen ni, cuma tak sebanyak perempuan. So itulah kan, macam kita tengok macam lelaki yang lembut-lembut tu kan, mungkin dia terlebih hormon estrogen lah tu kan. Okay. Okay, seterusnya hormon progesteron. Hormon progesteron, okay, apa yang berlaku bila kekurangan hormon progesteron ni? So yang pertama, masalah haid. Okay, ni selalu berlaku kan dalam kalangan kita ni perempuan kan. Selalu je haid tak teratur. Tak datang haid kan, kadang sikit sangat kan. Tu mungkin masalah pada hormon progesteron kita lah. So kena tahulah kan. Okay, yang kedua, sakit kepala. Kejap-kejap sakit kepala. Lepas tu sembelit. Dan ni akhir sekali keguguran kandungan. Macam yang akak cakap tadi kan. Okay, hormon progesteron ni fungsi dia akan mengawal ketebalan dinding uterus tu. Kalau tebal sangat, tebal, so dia akan, itulah, dia menebal dan dia akan keluarkan lebihan tu. Macam haid tu lah yang dikeluarkan. So kalau waktu mengandung hormon progesteron ni kurang, so dinding uterus tu, penebalan dinding uterus tu tak boleh dikawal. So dia akan menebal dan akhirnya menyebabkan ibu yang mengandung tu keguguran lah. Sebab tu kan, ibu yang mengandung ni tak boleh period kan. Sebab tu lah kan, kalau keluar darah, dia itulah kemungkinan besar, berisiko tinggi lah keguguran tu. So pentingnya hormon progesteron ni kan, kena itulah jaga kan. Lepas tu hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan, apa yang berlaku jika kekurangan? So boleh menyebabkan kekerdilan kan. Macam kita tengok ada orang yang kerdil kan. Dia dah tua dah kan. Tapi ketinggian dia macam ketinggian kanak-kanak. Mungkin itulah dia kurang hormon pertumbuhan tu. Iaitu GH kan. GH tu yang dirembeskan oleh kelenjar apa tadi? Kelenjar pituitary. Okay, kena ingat tu. Okay, progesteron dirembeskan oleh ovari kan. Lepas tu hormon pertumbuhan yang berlebihan akan menyebabkan pertumbuhan tidak terkawal akromegali, iaitu kegergasian. Okay, mungkin dia terlebih tinggi lah. Terlebih tinggi lah pula. Terlebih tinggi pun macam okay, pertumbuhan tidak terkawal ni kan.
Terlebih tinggi pun tak boleh juga sebab dia akan efek kepada tulang kita. Tulang kita macam dah tak boleh support dah sebab terlalu tinggi kan. Macam faham-faham je lah kan. So kegergasian ni boleh tengok dekat gambar ni kan. Tengok tangan dia. Besar tangan dia. Nak dibandingkan dengan yang normal ni kan. Itulah. Besar tangan dia kan. Okay, seterusnya hormon antidiuresis. Antidiuretic hormon. Okay, ADH ni dirembeskan oleh hormon kelenjar pituitari kan. Okay, apa yang berlaku jika kekurangan hormon ADH ni? So, air tidak dapat diserap semula di duktus pengumpulan di ginjal. Cannot tak boleh berlaku reabsorption tu. Okay, bila tak boleh berlaku reabsorption tu, so itulah yang menyebabkan penghasilan urin yang berlebihan tu. Macam yang akak cakap tadi itulah. Sebab itulah sebenarnya lagi elok kalau air kencing kita tu, bila kita kencing tu macam taklah banyak sangat kan. Macam taklah kita kejap-kejap kencing. Lepas tu sekali kencing banyak je kan. Macam macam kita buka paip pula kan. Banyak je keluar kan. Tu macam tak elok lah kan. Lepas tu kita akan sentiasa berasa dahaga. So dia akan menyebabkan diabetes insipidus. Okay. Dia macam penyakit kencing tak lawas tu lah. So tu mungkin disebabkan oleh hormon ADH ni lah kan. Kita kekurangan hormon tu. Okay. Kalau terlebih pula kita akan sakit kepala dan pening. Kita akan sakit kepala dan pening. Okay. Okay. Hormon insulin. Okay. Kekurangan hormon insulin akan menyebabkan glukosa berlebihan tidak dapat ditukar kepada glycogen. Okay. Aras glukosa darah meningkat dan menyebabkan diabetes mellitus, iaitu kencing manis kan. So kita hormon insulin ni penting lah. Tak boleh kurang. Sebab bila dia kurang, dia tak boleh glukos yang berlebihan dalam badan kita tu tak boleh nak tukar kepada glycogen untuk disimpan dalam hati. Glycogen tu dia bukan sejenis gula, dia dah benda lain. Okay. So bila kurangnya hormon insulin ni, glukos tu akan berlebihan dalam badan kita. Itulah yang menyebabkan kencing manis tu. Okay. Kalau hormon insulin yang berlebihan akan menyebabkan aras glukosa rendah, hypoglycemia, dahaga yang berlebihan. Akak nak tanya Ainul, apa maksud hypoglycemia ni? Nanti jawablah. Kakak nak Ainul cari maksud hypoglycemia ni. Yang ketiga, dahaga yang berlebihan. Bila berlebihan, kita akan dahaga, aras glukosa rendah kan, sebab bila berlebihan dia akan glukosa tu akan banyaklah ditukar kepada glycogen. So kuranglah kita punya glukos. Bila glukos rendah tak boleh juga kan, kita akan kuranglah tenaga, kita akan rasa letih, lesu je. So tak boleh lebih juga. Seterusnya kita akan masuk kepada 7.2 iaitu gangguan kepada koordinasi badan. Apa faktor utama yang memberi gangguan kepada kita punya sistem koordinasi ni? So faktor utama dia ialah pengambilan dadah yang di luar kawalan. Dadah ialah satu bahan kimia yang dapat mengganggu fungsi neuron dengan cara melambatkan pergerakan impuls di dalam neuron. Dadah akan mengganggu koordinasi badan dan menyebabkan ketagihan. Sebab itulah kita tak boleh ambil dadah ni. Sebab dadah ni dia akan mengganggu fungsi neuron kita. Neuron ni ada dekat mana? Aku nak tanya Aisyah. Neuron ni dia ada dekat organ mana? Bila dia mengganggu fungsi neuron ni, so kita macam kita punya tindak balas tu akan lambat. Melambatkan pergerakan impuls di dalam neuron. So bila pergerakan impuls di dalam neuron ni lambat, kita pun akan jadi macam lembab lah.
Kan macam kita ni macam blur je kan. Bila kita tengok orang yang menagih dadah ni, dia macam tak dapat nak berfikir secara waras. Sebab pergerakan impuls dalam neuron dia tu dah lambat kan. Ni kenalah pergerakan impuls dalam neuron kita ni kena cepat. Macam kita tengok dalam iklan susu kan, iklan susu. Kan dia akan tunjukkan satu grafik yang pergerakan impuls dari neuron ni ke neuron ni, neuron ni ke neuron ni akan cepat kan. So dia akan menunjukkan bila budak tu minum susu tu, so budak tu akan jadi seorang yang budak yang cerdik. Mudah ingat sesuatu benda. So kalau orang yang ambil dadah ni, dia memang fikiran dia memang lambat lah. Macam tak waras, tak boleh nak berfikir dengan baik. Okay, sebab itulah dia punya impuls dalam neuron ke neuron tu dia lambat nak sampai. So dia macam maklumat tu pun lambat nak sampai kan. Untuk dia nak fahami apa yang kita sampaikan tu memang susah lah dia nak terima. Okay. Okay, dadah akan mengganggu koordinasi badan dan menyebabkan ketagihan. Dadah ni dia akan menyebabkan kita tu lah kita akan rasa macam kita berada di alam lain kan. Macam kita lebih suka berada dalam dunia kita sendiri. Bila kita suka fikir macam tu kan, kita macam rasa bahagia duduk dalam dunia kita sendiri. So bila jadi macam tu, dia akan menyebabkan orang tu dia rasa nak ambil lagi kan. Sebab dia nak masuk ke dalam dunia dia tu. Dia dah tak nak dengan dunia realiti dia. Sebab dia rasa realiti kehidupan dia tu macam neraka bagi dia. So itulah yang menyebabkan dia nak ambil lagi dadah. Dia rasa macam satu nikmat menagih dadah tu. So bahayalah dadah ni kan. Janganlah ambil kan. Okay. Okay, jenis-jenis dadah. Okay, ada penenang. Okay, penenang. Kan orang selalu cakap ubat penenang. Tapi itu adalah sejenis dadah kan. Okay. Okay, ubat penenang ni menghalang atau melambatkan pergerakan impuls dalam koordinasi badan. Pengguna akan mengantuk dan kurang cemas. Bergantung kepada dos yang diambil. Contohnya barbiturate dan alkohol. Okay. Dia macam itulah melambatkan pergerakan impuls kan. Bila pergerakan impuls dalam badan tu lambat, okay, so kita akan macam rasa mengantuk. Lepas tu kita tak adalah rasa macam terlalu energetik lah. Macam kalau kita tengah marah kan, kita macam tiba-tiba macam energetik. Dia macam tak boleh tenang lah. Macam itulah tiba-tiba jadi energetik sangat. Macam semua benda nak baling kan tiba-tiba kan. So ubat penenang ni dia akan buatkan kita melambatkan pergerakan impuls kita dan secara tidak langsung pergerakan badan kita pun macam lambat lah. Macam malas gitu, rasa nak relax je. Macam tu lah. Contohnya kan barbiturate dan alkohol kan. Sebab tu lah macam kita tengok orang yang bukan Islam kan, macam kalau dia ada masalah ke apa-apa, dia pergi minum arak kan. Sebab dia nak tenangkan fikiran dia. So tapi tak boleh lah kan. Sepatutnya tak boleh lah. Alkohol ni lebih banyak mudarat dia daripada kebaikan dia. Okay. Okay, seterusnya dadah ni Okay, yang pertama jenis penenang. Yang kedua jenis perangsang. Okay. Perangsang ni mempercepatkan pergerakan impuls dalam koordinasi badan. Pengguna akan berasa sangat yakin dan berwaspada terhadap perubahan sekeliling. Kesan bergantung kepada dos yang diambil. Contohnya amfetamin dan metamfetamin. Okay. Okay, perangsang ni macam itulah kan, orang-orang yang ambil dadah jenis ni, dia macam dia sentiasa nampak bertenaga je. Walaupun dia kerja siang dan malam tak tidur, tapi dia still bertenaga. Macam tu. Tu macam pelik lah kan. Sepatutnya badan kita ni perlukan rehat. Tapi bila dia energetik terlebih tu, tu dah lain lah tu kan. Itu dia ambil dadah lah tu. Okay.
kemungkinan lah dia ambil dadah tu kan. Okay. Okay, seterusnya inhalan. Inhale. Okay.